Okey. Okey, so sekarang ni kita beralih kepada Puan Zurina. Menarik cerita Madam Mastura. So saya percaya Puan Zurina juga ada perkongsian. Maybe perkongsian dari segi orang kata nak mencapai education yang tinggi tu mesti ada liku-liku tersendiri. Boleh cerita tak sedikit? Okey, saya lepas SPM, saya menyambung pengajian ke peringkat diploma di UiTM Sri Skandar pula, di UiTM Kota Samarahan Sarawak Okey. dalam bidang diploma pengurusan bank. Sepatutnya kena kerja bank. Kemudian menyambung pengajian ke peringkat degree. Okey. Saya ambil degree in finance. Kemudian saya ambil master. Jarak master dengan degree tu agak jarak dia jauh sikit lah. Sebab masa tu kita baru nak tercari-cari pekerjaan sebab orang Tahun bila waktu tu? saya grad tahun 2004. 2004. Degree tahun 2004. Kita buat apa 2004? Oh, Sekolah nak main-main. Sekolah rendah lagi. nak cerita kita ni tua lah. Tahun 2004 tu dah habis main degree. kat long tu. Okay. Lepas tu dah habis degree, masa tu family dah pindah balik ke sini. Duduk dekat Air Tawar Perak. So daripada situ memang start apply kerja semua. Alhamdulillah pekerjaan pertama saya pada tahun 2006 di sebuah college di Ipoh. Oh, maksudnya itu kira dah lama Kerja. jadi pensyarah Dah, sebenarnya. Alhamdulillah 2006. Asalnya sebagai part time, memang berulang dari Ipoh ke Air Tawar. Kemudian 6 bulan lepas tu terus tetap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi macam mana orang kata boleh bertukar kerja di sini? Okey. Ada apa-apa yang mendorong ataupun mungkin ada orang kata perkara-perkara yang membuatkan Puan Zurina berubah fikiran untuk masuk di USAS? Dia sebenarnya kita semua orang kalau boleh niat tu nak kerja tu biar satu tempat kan. Kita tak nak tukar-tukar. Okey, masa tahun 2006 saya masuk ke college tu. Biasalah bila college kecil kita akan multitasking. Banyak benda kita buat. Saya lah warden, saya lah ketua program, saya lah semualah kita buat. Okey, dah masa tu dia tak ada sistem lagi. So semua kena buat manual. Even result student pun semua manual. Semua manual? Semua manual. That's why kalau dalam kelas pun sekarang ni saya tanya student, you all tahu tak macam mana you all dapat CGPA? Diorang tak tahu kira. Saya yang tolong ajarkan diorang kira. 3 maksudnya berapa nilai tu. Sebab benda tu yang kita buat selama ni dekat college lama. Okay. Kemudian tahun 2008 saya dapat tawaran dekat UiTM Sri Skandar. Sebagai part time full time. Lepas tu masa tu arwah mak dah sakit dah, dia sakit jantung. Lepas tu sebelum kalau ikutkan saya tak terfikir pun nak apply kat UiTM Sri Skandar tu, tapi arwah mak cakap kalau boleh dekat lah dengan rumah kan. Sri Skandar dengan Air Tawar tu tak sampai setengah jam. Dia kata kalau boleh carilah kerja yang dekat sikit dengan family. Rupanya tak lama saya rasanya sempat setahun. Kemudian arwah mak meninggal. Dan kebetulan masa tu arwah abah pun dah start kena stroke. Beratnya. Dia mungkin dia dah dapat hint kot yang dia akan pergi. Dah dia atur elok dah untuk dia perjalanan suruh kat apply. zoo. Alhamdulillah memang dapat lah dekat Sri Skandar tu. Macam tu lah perjalanan. Lepas tu saya akak berhenti kerja selama setahun lepas arwah mak meninggal tu. Niat masa tu memang nak bawa abah berubat, urut. Lepas tu ada jodoh, kahwin. Lepas tu memang setahun tu tak bekerja. Kemudian college lama kat Ipoh, call balik. Dia kata nak tak join kami sebab ada program finance nak dibuka kat situ. Okay. Masa tu kita ada collaboration dengan Unita. Lepas tu bila dah tu kira rezeki anak lah orang kata kan. Tu masuk balik ke college lama tahun 2010 sehingga 2018. Okay. Dia perjalanan tu sepanjang-panjang tu ada banyaklah ceritanya. So yang saya nak dengar tu waktu ketika arwah mak meninggal, so macam mana perasaan Kak Zu waktu tu? Bayangkan itulah nak cerita pula pasal keadaan mak meninggal tu. Dia meninggal hari yang sama dengan
adik dia yang keempat, dia anak ketiga. Dia meninggal sama dengan adik dia yang keempat. Allah. Ikutkan adik dia arwah Pak Hitam lah, kami panggil arwah Pak Hitam tu, dia meninggal petang. Masa tu akak dekat UiTM Sri Iskandar, keesokannya kami ada bengkel kan untuk kalau apa ke nama istilah, lupa dah. Dia macam kalau bengkel untuk student-student baru ni. Okay, Kita orientasi bukan orientasi, dia macam ada satu Ada istilah dia lah. adalah khusus tu. Lepas tu cakap dengan arwah mak, cakap mak nak balik ke? Lepas tu mak kata, baliklah, arwah Pak Hitam kot meninggal dia tu kan. Okey lah. Masa tu dah petang dah. Kemudian memang balik juga dalam perjalanan tu, nak balik ke kampung tu, masa tu hujan kejap semua. Sampai je kat kampung, arwah mak pergi tengok arwah Pak Hitam tu, baca Yasin sebelah dia. Lepas tu dia batuk. Lepas tu kami papah dia bawa ke kerusi. Cakap, mak okey tak? Tapi memang masa dia batuk tu kita dengar air banyak. Mungkin dia punya jantung tu dah dipenuh dengan air. Lepas tu ada pakcik lah, dia kata, tak boleh jadi ni, bawa arwah mak naik kereta bawa pergi hospital. Hospital dengan kampung jauh sikit lah. So dia meninggal dalam perjalanan. Dan pada hari yang sama. So, beratnya. Masa tu Kak Azul mesti rasa beratnya. Kehilangan dua sekali. Itulah. Dia yang mana nak datang melawat pun terkejut sebab ada 2 jenazah dalam satu masa. Dan saya tak dapat bayangkan lah Kak Azul waktu ketika itu sebagai seorang yang sulung nak kena bantu menguruskan pula arwah ayah pula stroke kan. Masa tu yang paling terkesan sebab arwah abah dia stroke. Dia kadang-kadang ingatan dia ingat tak ingat. Dia akan tanya, mak mana? Kita memang tak bagi tahu yang mak tu meninggal sampailah masa nak mandikan dia. Masa tu memang bawa arwah abah, arwah mak dah meninggal. Dia menangis lah masa tu. Lepas tu bila dah selesai ke bumi semua, dia tanya lagi, mak mana? Suruh mak buat air untuk abah. Allah sedih. Masa tu memang boleh minta air mata dengar waktu ketika macam dia, tu sebab kan. dia stroke kan, dia ingat tak ingat. Tapi itulah macam saya cakap, macam mana pun mesti arwah ibu, arwah mak dengan arwah ayah yang baru meninggal kan. Bangga dengan Kak Azul sekarang jadi pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah. Okay. Kita nak cerita pasal Yusas sebenarnya. Tapi saya lebih tertarik untuk mendengar cerita kisah masing-masing. Itu macam mana saja nak korek lah. Banyak cerita masing-masing tu yang seronok. Okay, jadi tak apa, kita bercakap pasal Yusas dulu. Okay, jadi dekat sini Kak Azul mengajar untuk subjek apa tadi? Finance. Dan juga beberapa subjek management. Itu termasuk keusahawanan, strategic management dengan OB lah. Okay. So Kak Azul selain tu terlibat dalam apa dekat sini? Okay, dalam masa yang sama Kak juga sebagai penasihat Persatuan Mahasiswa Anak Negeri Selangor. Anak Negeri Selangor. Baru je dilantik. Mungkin diorang tak tahu kot kita pun daripada Selangor. Baru dilantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kan. Baru dilantik pun okey lah. Itulah. Itu pengalaman baru lah. Okay. Tadi saya ada sebut arwah ayah baru meninggal. Saya difahamkan Kak Azul ni orang yang menjaga arwah sendiri stroke selama sampai ke akhir hayat dia. Macam mana Kak Azul ni? Okay, saya tak boleh imagine Kak Azul 4 orang anak tau. 4 orang anak. So nak uruskan makan minum, anak-anak pagi-pagi suami, lepas tu nak uruskan arwah ayah lagi. Sebelum nak pergi kerja, kalau kelas pukul 8, pukul berapa pula Kak Azul nak bangun. Bertambahan pula Kak Azul ni, kalau tak salah saya, dia antara orang kata pensyarah yang sangat-sangat menjaga dia punya kehadiran dia, kehadiran sangat baik. Macam mana Kak Azul boleh adapt dengan semua benda tu? Okay. Mesti ada rasa down. Boleh tak Kak Azul cerita? Saya nak tahu. Saja dia nak korek yang down-down. Tak, itulah sebenarnya kita nak bagi student, siapa yang mendengar ni, tahu kisah pensyarah masing-masing. Tak adalah mereka kata, bolehlah senang gaji lecturer, gaji tinggi. Tak. Kita bermula daripada bawah. Kalau kamu tak down, kamu takkan naik atas. Itu yang kita nak. Boleh tak cerita dengan sikit? Okay, arwah abah dia start sakit
tak silap 2 tahun sebelum arwah mak meninggal. Okey, lepas arwah mak meninggal tahun 2008, lebih kurang macam tu. Bulan 1 bulan 8 2008. Masa tu memang akak yang jaga. Bayangkan masa tu pun baru kahwin, memang kita jagalah. Tapi alhamdulillah arwah mak dia macam tahu tau dia nak meninggal. Jadi dia memang struggle pergi bawa abah pergi berurut, ajar abah papah dekat pintu pagar sebab dia nak kuatkan kaki dia sebab dia stroke sebelah, memang paralyzed terus. Lepas tu dia buatnya tangkal untuk ditarik-tarik. Exercise tangan kan. Fisio lah. Dia buat fisio sendiri kat rumah. Lepas tu dia ikhtiar beli susu ni susu tu. Sebab abah masa tu ingat tak ingat. Dia fasa permulaan abah kena stroke ni, dia banyak menangis. Lepas menangis tu fasa dia ketawa. Dia gelak. Lepas tu bila dia minum susu tu nampaklah perubahan sikit. Okay. So nak kata akak seorang jaga tak ada. Akak bergila dengan adik nombor 2. Kebetulan adik nombor 2 lelaki, dia pun belum kahwin lagi. Sekarang dia duduk dekat rumah arwah abah akak lah. So dia jaga pun sejak anak akak yang nombor 3 lahir. Tahun 2016 rasanya Alisha tu lahir. Masa tu memang banyak komplikasi sampai akak masuk ward HDU masa tu, di bawah pemerhatian doktor lah sebab kena pre-eclampsia masa tu. Lepas tu dia jaga sampailah Arif masa tu masuk ICU. Masa Arif masuk ICU tu arwah abah akak baru duduk balik dengan akak. Okay, kalau nak cakap pasal macam mana nak kawal nak susun jadual tu, yang penting kena ada time management. Akak memang dah set bangun pukul 5 pagi. Setiap hari 5 pagi? Setiap hari 5 pagi akak akan masak breakfast dan juga lunch. Tu sebab hari-hari Yan akan nampak akak bawa bekal. Sebab dah alang masak lunch untuk anak kan. Memang akak akan set masa sejam untuk breakfast dan juga lunch. Pukul 6 tepat akak akan kejut semua anak-anak. Pukul 6.30 anak-anak akan siap pakai baju, akan breakfast. Termasuk arwah ayah akak. Masa itulah kita bagi ubat, kita serve breakfast. Saya dengar. Memang itulah pukul 7 kita akan keluar. Tapi alhamdulillah sebab akak ni dibantu oleh suami. Suami akak dia terpaksa berhenti kerja disebabkan sebelum ni Arif pernah masuk ICU selama 12 hari. Sebab jangkitan kuman, dia pernah intubate dan extubate sebanyak 3 kali. Alhamdulillah siapa sangka nyawa dia masih lagi. Alhamdulillah. Dan sejak tu memang doktor pakar nasihat kalau boleh jangan hantar dia ke rumah pengasuh sebab paru dia sangat sensitif. Patutlah. Kalau ada sesiapa yang batuk, dia akan cepat kena. So maksudnya husband menjaga anak, jadi bertambah beratlah juga sebenarnya. Kak Azu dengan sebab kita seorang yang bekerja kan. Tapi memang saya respect lah Kak Azu, memang sangat kuat semangat orangnya. Sebab itulah. Tapi kena dibantu dengan suami. Kan suamilah yang bantu akak. Tengah hari kita dah masak kan. Dia tolong serve lunch untuk abah. Ambil anak-anak, alhamdulillah lah. Okay. Itu hati sebenarnya. Itu sebab kalau bila kita kelas malam contoh ni lah sedikit lah. Macam semalam kelas malam. Kita yang anak 4 orang ni, kelas pukul 8, kita boleh datang 7.30. Okay. Tu bila cakap dengan student, cakap awak ni tak ada apa-apa komitmen, kelas pukul 8, datang pukul 8 suku, 8.30. Okay. Bayangkan kita dah set dah. Okay, tahu waktu maghrib pukul 7.09 minit. 6.45 siap pakai baju semua, ambil air semayang, pakai telekung. Macam tu lah kita. Alhamdulillah lah kita set anak-anak kita macam tu sebab kita ni tak suka orang menunggu kita. Begitu juga kita pun kalau boleh janganlah bagi kita menunggu orang kan sebab awak bermain dengan masa orang macam tu. Kan? Macam pelajar-pelajar sekarang tak ambil endah pun pasal masa. Mereka tak tahu betapa penting time management. One day kalau kita kata bila diorang dah habis belajar, mereka akan nampak betapa pentingnya pengurusan masa tu. Okay, so kita dengar pada Madam Mas pula lah. So Madam Mas, dekat sini Madam Mas mengajar subjek marketing kan? Ya, marketing. Okay, so Madam Mas ni sebelum ni memang minat ke dalam bidang ni?
Sebelum ni memang minat lah dalam Oh, bidang serius lah education. Madam Mas. Macam saya merasakan saya dalam perbincangannya serius. Okay. Takut nak gelak. Sebelum ni kalau kata pensyarah tu memang saya minat lah. So alhamdulillah apa yang saya minat, apa yang saya nak tu saya dapat. Rezeki lah orang kata kan. So saya di sini saya jadi pensyarah pemasaran, saya mengajar marketing dan ada juga subjek keusahawanan juga. Okay. So okay, macam mana kata hubungan Mas dengan student? Adakah student macam sebab macam ni biasanya pensyarah muda kan dia tengok muka sebab Mas ni dia tak sama dengan usia dia. Dia dengan happy go lucky, ceria dengan badan kurusnya nampak macam memang nampak Student. macam student. So macam mana hubungan Mas dengan student? Adakah student ni menghormati Mas sebagai pensyarah ataupun dia macam main-main? Yalah nampak macam kawan-kawan sama umur. Okay. Selalunya lah sebelum nak masuk kelas tu kan, adalah pensyarah saya ni daripada UUM dia bagi beberapa tips lah. Okay. Dia kata masuk kelas tu cuba try berlakon, dia cakap macam tu. Duduk dekat tempat student tu. Maksudnya kita masuk kelas awal lah, kita buat macam kita student kan, duduk kelas awal tu kan. So saya gunalah tips tu, saya guna, saya masuk. So saya masuk first day kelas tu. So saya duduk kat tempat student tu. So student pun masuk. Dia pun tak tahu tu yang saya yang duduk tu pensyarah. Sudah tak tahu menarik tu ya lecturer. So saya dengar lah adalah beberapa student ni dia cakap, mana lecturer ni lambatnya apa semua kan. Lepas tu saya tengok je perangai student, saya tengok telatar student apa semua kan, duk main telefon lah, itulah ini, sembang kuat-kuat apa semua. Lepas tu saya pun bangun. Okay, saya bangun, saya duduk dekat meja depan tu lah, meja pensyarah tu kan. Lepas tu semua orang macam terkejut. Apa hal ni? Pandai Semua orang terkejut. Lepas tu saya pun macam, saya time tu orang kata saya try untuk be serious lah. Okay, saya kalau dia kata dengan kawan-kawan ni memang happy go lucky. Tapi dalam kelas tu saya serius. Garang lah. Garang lah juga. Patutlah dia student pernah cakap dengan saya, Madam Mas ni mana? Madam Mas yang garang tu ke? Saya macam, Madam Mas yang garang? Serius? Sebab saya sebab bila saya bercakap tu memang nada saya tu macam tak tahulah kalau budak tu kalau dengar tu dia orang akan cakap saya ni tegas. Cuba buat sikit nada tu. Saya tengok. Aduh. Go Mas go. Cuba. Mau cicing sikit lah. Okay. Assalamualaikum. Kejap kita masa nak berlakon. Ambil mood. So ada kawan dia tengok dia kalau gelak kat saya ni, tak percaya kan saya ni garang. Okay, selalunya first class lah saya cakap, okay, if you want to be my student, you follow my rules. Wow, speaking. If you want to be my student, you follow my rules. Okay, you know this subject, principles of marketing. Okay, subjek core lah untuk you all. So kalau you gagal subjek ni, you tak boleh convo. Saya cakap situ kat dia. So repeat, sen depan jumpa saya lagi. Saya tak rugi apa-apa. Saya dah start macam bukan kata ugut lah. Kita macam start bagi statement yang macam tu supaya budak sedar. Dan saya bagi kata-kata yang tegas, statement macam tu lah. Saya tak ada lah hoi yang macam garang terpekik-pekik kan. Tak ada lah macam tu. Bangun. Macam tu. Saya terus bagi statement straight to the point lah. Macam tu lah. So I'm very straight about kehadiran lah, attendance. So if you absent lebih daripada 4 kali tak hadir tanpa ada surat apa-apa, saya akan bar. Saya tak cakap banyak. Saya terus budak macam okay. Macam tu lah. Okay. So maksudnya dah lama-lama tu dah masuk, itu minggu pertama. So dah masuk minggu ketiga, minggu kelima, keenam, ketujuh tu baru saya start spotting lah dengan student, start bergurau. Masa kita bergurau dengan student, bagi contoh yang bergurau, contoh isu-isu semasa, baru diorang macam happy, gelak-gelak, baru diorang ada berani sikit. Diorang ni sebenarnya diorang nak bermesra dengan kita, dia tengok lecturer tu dulu. Kalau lecturer tu jenis garang, jenis tegar, dia pun tak berani nak bergurau. Tapi dah jenis yang lembut, sporting, mungkin macam Medayan je kan. Mungkin student suka lah bergurau kan. Macam tu lah. Garang juga kan kalau marah. Tak tahu lah kalau diorang rasa saya garang ke tak, tapi saya rasa saya garang kalau saya marah. Tapi kalau ada student macam mana cakap, sporting macam mana pun pensyarah ni, kalau sampai satu tahap student menguji dia punya kesabaran tu, akan keluar juga hantu dia tu.
Betul lah, tu setuju lah benda tu. Sama juga ke Kak Zu pun? Macam Madam Mas juga ke? Sebab Kak Zu ni dia Kak Long. Jadi memang kita nampak dia garang. Tapi tengok kalau dia cara Kak Zu bercakap pun kita tahu dia. Assalamualaikum semua hari ni. Kita kena garang. Air muka pun dah nampak garang. Dia bukan garang, sebenarnya dia tegas. Tegas je. Tapi dalam tegas kita tu, kita selitkanlah nasihat sikit kan. Macam tu lah. Cuma bagi peringatan. Sama macam Mas jugalah. Kalau ni, you all kalau fail pun, korang akan jumpa muka yang sama. Cara pengajaran sama. Nota-nota sama. Jadi buat yang terbaik. Tapi mesti ada juga perangai student yang dah bagi kata-kata gitu pun. Ada. Tak makan Ada je. saman. Tak makan saman buat benda yang sama. Mungkin berminat untuk repeat dan mungkin seronok belajar dengan pensyarah kan. Diorang belum sampai kot kesedaran tu. Mungkin dia masih dalam enjoy. Fasa enjoy dengan dia tak nampak kawan-kawan. betul-betul. Ataupun ada yang culture Dia shock lagi. sebenarnya dia akan nampak bila mana kawan-kawan dia dah Dah habis berjaya. belajar. Dia pula terkontang-kanting. Hari tu aku main lagi dengan kawan-kawan aku ni. Kawan-kawan diorang nak keluar dah. Aku seorang-seorang je ni. Masa tu dia baru dia sedar. Masa tu baru dia jumpa dengan pensyarah. Untuk minta bantuan apa semua. Tak Betul. repeat. Macam-macam kan. Okay. Okay, so Kak Zu dalam bidang usahawan kan. Bila kata dalam bidang usahawan ni, adalah kita nak dengar juga cerita side pada Kak Zu. Ada tak background usahawanan sebenarnya? Okey, sebenarnya akak mengajar keusahawanan ni dari tahun 2006. Kemudian masuk ke UiTM Sri Iskandar pun subjek keusahawanan dan OB juga yang akak ajar. Lepas tu bila masuk kembali ke kolej lama, pun subjek keusahawanan juga sehinggalah di USAS. Masa di kolej lama, ada satu ketika tu, CEO dia cakap, awak nak ajar awak nak ajar topik apa lepas ni? Lepas tu akak cakap lah sekian-sekian. Macam mana? Dia kata macam mana awak boleh mengajar keusahawanan sedangkan awak langsung tak berniaga? Oh, dia cakap macam tu? Dia cakap macam tu. Dia macam satu tamparan. Cakap betul juga. Aku ajar dari tahun 2006 tapi aku tak berniaga. Okay. So apa akak buat? Akak masa tu akak start dengan perniagaan jual nasi lemak depan rumah. Beli payung, beli meja. Itu memang berniat untuk berniaga kerana nak feel apa itu jadi usahawan. Betul. Tu. Dia sebenarnya niat untuk berniaga tu, start nak berniaga tu, niat tu kita nak rasa bagaimana rasa sebagai seorang peniaga, up and down dia supaya kita boleh cerita dalam kelas. Okey, faham. Tapi itulah kalau tak kerana teguran ataupun sindiran yang sebegitu mungkin rasanya akak tak akan berniaga kot. So start lah berniaga, lepas tu kita buat secara online. Kalau rasa rajin bolehlah tengok FB, tak tahu ada lagi ke tidak, Auzik Corner. Jenama Auzik tu adalah daripada akak. Auzik tu mesti nama anak kan? Auni dan juga Haziq. So bila ada 4 orang tak tahu macam nak gabung tu yang stop. Tak boleh gabung. Yang stop. So bila masa Auzik Corner tu alhamdulillah daripada perniagaan tepi jalan, perniagaan online, siap ada yang message nak jadi nak jadi pekerja pula. Wow. Lepas tu daripada dapat tempahan yang hanya berpuluh-puluh sampai satu tahap bila kolej buat program dapat tempahan dalam 200, alhamdulillah. Sarapan pagi, tengah hari. Ada juga tim cikgu-cikgu kaunselor datang, memang akak supply nasi lemak. So dia punya produk utama, sale yang paling tinggi adalah nasi lemak Auzik Corner. Alhamdulillah. Sedap. Selalu kita buat potluck. Bagi bawa nasi lemak sedap. Kan? Masa tu tengah kuat kan. Itu kita bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi nak siapkan. So adalah kata pengalaman dalam usahawan. Sama juga macam Madam Mas. Ada pengalaman kata dari segi marketing. Sebab sebelum ni pun saya percaya Madam Mas juga terlibat dengan bidang marketing kan. Maksudnya mungkin dia buat perniagaan ataupun pernah join
kerja dan sebagainya. Okay, so kita dah dengar kata sharing is caring, cik. Sharing is caring. Okay, betul. Saya seronok topik hari ni sebabnya saya banyak orang kata banyak membuka rahsia masing-masing. Saya berjaya membuka rahsia masing-masing yang selama ni rupanya Kak Zu ini adalah seorang orang kata pandai bercakap, pandai berpidato, tapi dirahsiakan. Sekarang terbongkar. Sama juga dengan Madam Mas yang kita tengok Madam Mas ni sebelum ni kita nampak happy go lucky je orang dia macam dia ni tak ada masalah ke? Okay. Tak ada masalah ke dia ni? Serius lah. Rupanya dia seorang yang bermasalah. Tak. Gurau. Rupanya dia seorang yang selalu orang kata terima kecaman dan juga tomahan bila dia tak ada apa-apa. Itu yang orang pandang dia. Sedangkan dia ada talent dia sendiri. Dia ada kepakaran sendiri. Dan Alhamdulillah sekarang ini orang kata masing-masing orang kata Allah rezekikan yang masa depan yang terbaik lah untuk masing-masing. So saya percaya kepada penonton yang di luar sana yang menyaksikan podcast soal APTM kita ini mesti seronok. Sebab apa? Sebab ada rasa motivasi diri yang kuat dalam hidup. Yang kamu semua tak boleh mudah untuk berputus asa dengan hidup. Kamu tak boleh mudah orang kata memberi alasan tak nak berjaya. Kamu kena tengok. Nak berjaya kita jangan tengok orang atas. Kita kena tengok orang bawah. Kita kena tengok macam mana perjalanan hidup dia. Masa itu kamu akan nampak macam mana jalan hidup kamu. Untuk kamu capai kejayaan. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, Madam Yan, host podcast soal anda. Dan seperti biasa, jangan lupa sebelum saya closing, jangan lupa untuk terus support podcast soal FPTM USAS. Jangan lupa untuk follow TikTok FPTM USAS, Instagram. Lagi kita punya channel YouTube yang sekarang, subscribe. Bantu kami untuk dapat capai 1,000 followers. Sekian saja daripada saya, Madam Yan, host anda untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum.